Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Syairah Atika binti Ibrahim dengan nombor matrik 280260. Subtopik yang saya pilih dari subjek Bahasa Melayu adalah subtopik ayat aktif dan ayat pasif. Subtopik ini dipilih berdasarkan BSKP tingkatan 3 dari aspek tata bahasa iaitu standard kandungan 5.5 memahami dan meminang pelbagai ayat dan standard pembelajaran 5.5.1 membina dan menukar struktur ayat dengan betul dan tepat mengikut konteks. Bagi pembentangan ini, konsep saya fokuskan adalah cara ataupun teknik untuk menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Terdapat beberapa konsep yang pelajar perlu faham, antaranya adalah kata ganti nama diri, penggunaan kata kerja dengan imbuhan ataupun tidak, penggunaan kata seli nama, oleh dan lain-lain lagi. Ayat aktif ialah ayat yang mengutamakan subjek ataupun pelaku sebagai subjek dan kata kerja di dalam ayat tersebut mempunyai awalan men, iaitu men, menge dan menye. Contohnya memasak, mengemas dan membuang. Ayat pasif pula ialah ayat yang mengutamakan objek dan perbuatannya serta kata kerja di dalam ayat tersebut tanpa awalan ataupun berawalan di berserta dengan kata sendi oleh. Sebagai contohnya, disediakan oleh, dimasak oleh dan sebagainya. Ayat pasif mempunyai 3 jenis, iaitu ayat pasif diri pertama, ayat pasif diri kedua dan ayat pasif diri ketiga. Di dalam ayat pasif terdapat 2 cara kata kerja ditulis, iaitu kata kerja tanpa imbuhan awalan digunakan untuk menghasilkan ayat pasif diri pertama dan kedua, dan kata kerja dengan imbuhan awalan diikuti dengan kata sendi nama oleh digunakan untuk menghasilkan ayat pasif diri ketiga. Berikut merupakan asas susunan ayat aktif dan ayat pasif mengikut urutan. Susunan ayat aktif perlu disusun mengikut urutan berikut, iaitu dimulakan dengan subjek, kemudian kata kerja, seterusnya objek dan diikuti dengan keterangan. Manakala susunan ayat pasif pula perlu disusun mengikut urutan berikut, iaitu dimulakan dengan objek, kemudian subjek, seterusnya kata kerja dan diikuti dengan keterangan. Namun, pelajar perlu berhati-hati dengan kata kerja yang digunakan. Kata kerja yang digunakan hendaklah berpandukan kepada golongan kata ganti nama diri pertama, kedua ataupun ketiga. Seterusnya, saya akan menerangkan cara untuk menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif dengan menggunakan jadual yang telah saya sediakan. Jadi untuk contoh yang pertama, saya akan menunjukkan cara menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif bagi kata ganti nama diri pertama dan kedua sahaja. Jadi jadual yang telah saya sediakan ini adalah sesuai untuk kata ganti nama diri pertama dan kedua sahaja, iaitu dimulakan dengan objek, kata bantu, kata ganti nama diri pertama atau kedua, kata kerja tanpa awalan dan keterangan. Sekiranya di dalam ayat aktif tersebut tidak mengandungi kata bantu ataupun keterangan, pelajar boleh mengosongkan bahagian ini. Jadi untuk contoh yang pertama, saya memetik bunga itu di taman hadapan rumah. Jadi langkah yang pertama, pelajar perlu mengelaskan terlebih dahulu item subjek, objek serta keterangan di dalam ayat aktif ini. Jadi untuk contoh yang pertama ini, saya merupakan subjek, memetik merupakan kata kerja, bunga itu adalah objek dan di taman hadapan rumah adalah keterangan. Setelah pelajar mengelaskan item-item ini, pelajar boleh sahaja terus memindahkan maklumat itu ke dalam jadual yang telah disediakan mengikut ruangan yang betul. Jadi untuk objek adalah bunga itu, untuk kata bantu tiada, pelajar boleh kosongkan kata ganti nama diri pertama dan kedua. Jadi di dalam ayat aktif ini, subjek saya adalah kata ganti nama diri pertama. Kemudian kata kerja tanpa awalan. Untuk ini pelajar boleh untuk contoh ini, memetik adalah kata kerja. Jadi pelajar perlu menukarkan kata kerja ini kepada tanpa awalan. Jadi memetik ditukarkan menjadi petik. Kemudian diikuti dengan keterangan. Jadi jawapan akhirnya adalah bunga itu saya petik di taman hadapan rumah. Terusnya kita pergi kepada contoh yang kedua pula. Ayat aktif tersebut adalah ayat aktif kata ganti diri kedua. Jadi
Perkara yang pertama yang pelajar boleh lakukan adalah mengelaskan item-item di dalam ayat aktif ini. Jadi, kamu harus membaiki komputer itu. Jadi, kamu adalah subjek, harus adalah kata bantu, membaiki adalah kata kerja dan komputer itu adalah objek. Setelah pelajar mengelaskan item ini, teruskan saja pindah ke dalam kotak yang disediakan ini. Jadi, objek adalah komputer itu. Kata bantu adalah harus. Suka diingatkan, sekiranya dalam ayat aktif tersebut tidak mengandungi kata bantu, pelajar boleh mengosongkan bahagian ini. Seterusnya, kata ganti nama diri pertama dan kedua. Bagi ayat aktif ini, subjek kamu itu adalah kata ganti nama diri kedua. Kemudian diikuti dengan kata kerja. Jadi kata kerja yang perlu diletakkan adalah kata kerja tanpa awalan. Jadi membaiki ditukarkan menjadi baiki. Jadi jawapan akhirnya adalah ayat pasifnya adalah komputer itu harus kamu baiki. Saya akan menerangkan cara untuk menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif bagi kata ganti nama diri ketiga. Jadi, cara untuk menukarkannya adalah sangat-sangat berbeza dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua. Jadi, berikut merupakan jadual yang boleh pelajar gunakan untuk menghasilkan ayat pasif bagi kata ganti nama diri ketiga. Jadi, item-item yang terdapat dalam jadual ini adalah dimulakan dengan objek, kata bantu, kata kerja dengan imbuhan di, kata segi nama oleh, kata ganti nama diri ketiga dan keterangan. Jadi, bagi ayat pasif diri ketiga ini, item oleh merupakan item wajib yang perlu ada di dalam ayat pasif dan kata kerjanya itu perlulah ditambahkan imbuhan di. Jadi untuk contoh yang pertama, ayat aktif yang pertama adalah Encik Amri telah memarahi Abu kerana menconteng kereta baru itu. Jadi untuk langkah yang pertama, pelajar perlu mengelaskan item-item subjek, objek, kata kerja di dalam ayat aktif ini. Sebagai contoh, Encik Amri adalah subjek, telah adalah kata bantu, memarahi adalah kata kerja, Abu adalah objek dan kerana menconteng kereta baru itu adalah keterangan. Setelah pelajar mengelaskan item ini, pelajar boleh terus memindahkan maklumat ini ke dalam kotak yang disediakan. Jadi, dimulakan dengan objek. Objek dalam ayat tersebut adalah Abu. Jadi, kata bantu dalam ayat tersebut pula adalah telah. Kemudian, kata kerja perlulah ditukar. Jadi, dimarahi. Kemudian diikuti dengan kata seni nama oleh. Kata seni nama oleh ini adalah item wajib. Jadi, pelajar perlu masukkan item oleh di dalam ayat pasif ini. Kemudian diikuti dengan kata ganti nama diri ketiga, iaitu Encik Amri. Kemudian diikuti dengan keterangan. Jadi, jawapan akhirnya akan menjadi Abu dimarahi oleh Encik Amri kerana menconteng kereta baru itu. Setakat itu saja penerangan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.